Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi perbincangan kita pada malam ini adalah untuk membentangkan kita punya borang soal sedika yang sudah kena persetujui oleh Dr. Linda. Jadi saya akan membentangkan kita punya soal sidik, borang soal sidik, dan kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya lah ya. Jadi adakah keadaan iklim yang keadaan iklim semasa di pendatang ini menyebabkan pendapatan dia itu sentiasa stabil ataupun ada sesetengah tempo dalam masa setahun ataupun bulan dia punya pendapatan tu dia drop lah ataupun dia tiba-tiba naik terus dia turun lagi. Itu maksudnya dia tak stabil lah. Di kawasan Pekan tuh kan dia banyak penjual-penjual di kawasan sekitar tuh. Jadi bolehkah kita jadikan peniaga tuh kan sebagai kita punya responden, tapi orang menjalankan aktiviti peniagaan? Rasanya iya, dia memang boleh. Sebab dalam kita punya borang soal sidik ni kita ada nyatakan kan ini gerai-gerai makanan ni. Jadi disebabkan dia memang terlibat secara langsung lah dalam perkhidmatan pelancongan sebab dia sediakan makanan dan minuman secara berbayar. Jadi dia boleh mengutarakan pendapat. Ada setengah waktu dalam masa tempoh setahun tu hujan tu turun sangat lebat dan ini menjejaskan orang punya kawasan pelancongan. Contoh ada lembu yang tenggelam, lepas tu lembu dia meninggal, dia mati. Jadi di situ orang perlu tanggung kos perancangan, kos baik pulih. Thank you. Jadi nanti better kita guna ayat sendiri lah kan supaya orang lebih mudah faham. Sebab kalau guna Ya, ni boleh, orang boleh. macam susah memfaham tu kan. Ya, betul. Dan sasaran responden kita adalah 30. Maksudnya satu orang akan ambil berapa? Jadi satu orang akan ambil 3 borang dan masing-masing akan cari responden di sana nanti. Kamu rasa kamu mau di mana nanti? Desa diri kamu mau kah? Boleh? Iya, mau. Mau? Kalau ada Grab boleh. Oke. Iya. Oke. Jadi untuk Sama lokasi ini kita akan gimana? Lain desa daerah lebih mana lagi ya? Di Alpaka boleh tuh. Kita print sendiri ini kan? Nih bolsos. Oh iya, betul. Ya, oke, betul kita print sendiri lah 3 set borang untuk setiap satu. Boleh bahkan guys? Boleh. Oke, jadi kalau tidak apa-apa soalan kita jumpa nanti hari Jumat. Harap-harap kita punya kita punya kajian lapangan ini berjalan dengan lancar lah. Jadi nanti waktu kita jalankan kita punya kajian ini jangan lupa untuk teknik jalan sentiasa alert kalau kamu tengah kutip data minta orang untuk gambar atau rakam kamu lah semasa proses itu dijalankan. Oke? Oke. Terima kasih. Wih, belum packing habis lah. Thank you. 가려진 오랜 시간이 1, 2, 3 우리를 다시 불러와 어느 곳에 있어도 그 끝은 항상 너인걸 Yang macam mana Pak? Contoh macam Maradan 기다려 8 hingga 11. Sekarang jam 11.32. 다시 지워진다 해도 Oh my life is you Cause I'm falling slowly in love with you 오랫동안 기다려온 너는 봄이야 Cause I'm falling slowly in love with you 다시 지워진다 해도 Oh my life is you
dan selamat malam. Jadi perbincangan kita pada malam ini adalah untuk mempersembahkan kita punya data kajian lapangan lah sebagai sebagian daripada kita punya proses selepas daripada kajian lapangan. Oke, saya Azhar. Saya akan bentang bagian Pak Jantina dan juga kategori umur. Oke, dari segi jantina responden lah kan. Di Kundasang ini kita boleh lihat lebih kurang 60% adalah terdiri daripada responden lelaki. Manakala yang selebihnya 12 orang pula terdiri daripada golongan wanita ataupun sebanyak 40%. Oke, di bagian kategori umur pula, majoriti dia ialah responden golongan yang muda lah. Dari yang sekurang-kurangnya berumur 21 hingga 30 tahun, yaitu seramai 18 orang. Seterusnya diikuti oleh 4 orang yang berumur 51 tahun ke atas. Dan juga kira-kira dalam 10% atau seramai 3 orang terdiri daripada middle ages punya orang dalam 31 hingga 40, dan terakhir sekali di bawah 20 tahun boleh dicakapkan kategori remaja seramai 2 orang. Seterusnya saya akan bentangkan pasal peranan dalam sektor pelancongan lah. Jadi hasil dapatan kajian kami ni, kami mendapati bahawa majoriti responden kami ni terdiri daripada pekerja dalam sektor pelancongan itu sendiri, iaitu seramai 22 orang bersamaan 73% merupakan pekerja dalam sektor pelancongan itulah. Jadi dia juga diikuti oleh pemilik perniagaan yang mana mencatatkan seramai 4 orang, iaitu bersamaan 13%. Diikuti lagi dengan 2 kelompok, iaitu pengurus dan individu yang tidak terlibat secara langsung, yang mana dua kelompok ini mencatatkan nilai yang sama lah, iaitu seramai 2 orang bersamaan 7%, dan tiada responden yang memilih kategori lain-lain. Okay, seterusnya adalah tempoh penglibatan dalam sektor pelancongan. Jadi hasil data yang kami dapat ni menunjukkan bahawa responden yang terlibat dalam sektor pelancongan ni adalah terdiri daripada yang paling banyak adalah terdiri daripada 1 hingga 3 tahun, yang mana dicatatkan seramai 10 orang, iaitu bersamaan 34%. Ini diikuti juga dengan tempoh masa lebih daripada 6 tahun, yang mana dicatatkan seramai 9 orang, 9 orang, iaitu bersamaan 30%. Kemudian dia juga diikuti dengan tempoh kurang daripada 1 tahun, iaitu seramai 7 orang bersamaan 23%, dan akhir sekali 4 hingga 6 tahun, iaitu seramai 4 orang bersamaan 13%. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada objektif yang pertama, yaitu jenis aktiviti pelancongan yang dijalankan di Kundasang. Jadi untuk aktiviti dominan yang pertama ialah ladang tenusu dan penternakan haiwan, di mana terdapat 18 orang responden memilih jenis aktiviti ini yang membawa kepada peratus tertinggilah sebanyak 60%. Kedua ialah homestay chalet penginapan, yaitu sebanyak 13 responden yang membawa peratus sebanyak 43.30%. Seterusnya, aktiviti yang mempunyai peratus yang sama ialah agro pelancongan, yaitu seperti ladang sayur, buah, dan bunga, dan juga restoran ataupun gerai makan, di mana masing-masing ia membawa 12 responden dan membawa peratus yang sama, yaitu 40%. Kedai cenderamata ataupun produk tempatan yang membawa 11 orang responden yang membawa peratus 36.70%. Untuk aktiviti sampingan yang pertama, yaitu aktiviti rekreasi atau tarikan pelancongan kecil. Aktiviti ini dapat 9 orang responden ataupun bersamaan dengan 30%.
Untuk aktiviti sampingan yang kedua, yaitu pengangkutan pelancongan yang mendapat sebanyak 7 orang responden bersamaan dengan 23,20%. Untuk yang ketiga, yaitu mendaki atau hiking dan trekking, yang ini hanya ada 4 orang responden bersamaan dengan 13,30%. Untuk yang keempat, yaitu pemandu pelancong. Pemandu pelancong ni dia sama dengan perkemahan dan glamping. Kedua-dua aktiviti ini dapat 3 orang responden je masing-masing, iaitu bersamaan dengan 10% lah. Oke, seterusnya saya akan membentangkan objektif kedua, yaitu faktor iklim yang mempengaruhi aktiviti pelancongan di Kundasang. Jadi daripada borang soal sedikit, pernyataan yang pertama ialah penerimaan cahaya matahari di Kundasang mempengaruhi perancangan dan operasi aktiviti pelancongan yang dijalankan. Dan daripada hasil dapatan tercapai sebanyak 33,30% responden sangat setuju, 46,70% setuju, 16,70% tidak setuju, dan sebanyak 3,30% responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Pernyataan yang kedua ialah keadaan suhu yang sederhana sejuk atau sejuk di Kundasang membantu menarik kehadiran pelancong. Daripada hasil dapatan tercapai, sebanyak 60% responden sangat setuju, 36,70% responden setuju, 3,30% tidak setuju, dan tiada responden yang sangat tidak setuju terhadap pernyataan ini. Oke, pernyataan yang ketiga pula ialah kekerapan hujan di Kundasang mengganggu kelancaran aktiviti pelancongan yang dijalankan. Jadi daripada tercapai sebanyak 53,30% responden sangat setuju, 36,70% setuju, 3,30% tidak setuju, dan sebanyak 6,70% responden sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Oke, nama saya Elisha. Saya akan sambung untuk objektif kedua. Saya punya bahagian adalah tentang kemunculan kabus di Kundasang, mengehatkan jarak penglihatan dan mengganggu aktiviti pelancongan. Daripada jadwal ini kamu boleh nampak yang terdapat analisis persepsi responden di sini menunjukkan 56,6% nih responden bersetuju bahwa kabus yang tebal mengganggu kelancaran aktiviti pelancongan di Kundasang lah. Dan namun terdapat juga perbezaan pandangan bagi responden yang tidak terjejas nih, macam orang tidak setuju lah. Sini boleh nampak 10% responden sangat tidak setuju dan 33,3% tidak setuju. Next adalah tiupan angin di kawasan tanah tinggi Kundasang mempengaruhi kelancaran aktiviti pelancongan. Sini kita boleh nampak majoriti responden sebanyak 73,3% nih setuju, sebanyak 3,3% responden sangat tidak setuju, dan 23,3% tidak setuju. Tahap kelembapan udara di Kundasang memberi kesan terhadap kelancaran aktiviti pelancongan yang dilaksanakan lah. Kita boleh lihat dari jadwal sini dibilang terdapat sebanyak 60% responden ini bersetuju bahwa kelembapan menjejaskan aktiviti pelancongan. Namun terdapat juga 40% responden tidak bersetuju karena mereka menjalankan aktiviti dalam bangunan. Untuk objektif yang ketiga iaitu impak iklim terhadap ekonomi pelancongan di Kundasang. Keadaan iklim mempengaruhi jumlah kehadiran pelancong di Kundasang. Berdasarkan cartapai, terdapat 53,3% responden sangat setuju, 30% responden setuju, 13,3% responden tidak setuju, dan terdapat 3,3% responden sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Keadaan iklim memberikan kesan kepada kos perancangan dan operasi aktiviti pelancongan yang dijalankan di Kundasang. Tahu ada 43,3%, yaitu 13 orang menyatakan setuju, 30%, yaitu 9 orang responden menyatakan sangat setuju, manakala 23,3%, yaitu 7 orang responden tidak setuju. Yang terakhir adalah 3,3% bersamaan 1 orang responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Yang ketiga ialah keadaan iklim mempengaruhi kestabilan pendapatan
dan keuntungan perniagaan pelancongan di Kundasang. Jadi hasil dapatan melalui CARTAPA itu yaitu terdapat 46,7%, yaitu bersama 14 orang responden bersetuju, 36,7% bersama 11 orang responden menyatakan sangat setuju, 16,7% bersama 5 orang responden menyatakan tidak setuju. Seterusnya, keadaan iklim mempengaruhi kestabilan aliran tunai bagi aktiviti pelancongan di Kundasang. Jadi berdasarkan CARTAPA dalam gambar ni, seramai 8 orang responden iaitu bersamaan 26,7% sangat bersetuju dan seramai 17 orang bersamaan 56,7% bersetuju, manakala 5 orang responden iaitu bersamaan 16,7% pula tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Seterusnya saya akan menerangkan dapatan kajian berkaitan dengan kesan keadaan iklim terhadap daya saing aktiviti pelancongan di Kundasang. Berdasarkan CARTAPA yang kita boleh lihat, di mana majority responden bersetuju bahwa faktor iklim memang memainkan peranan penting dalam pelancongan di Kundasang, di mana kita boleh lihat seramai 13 orang responden bersamaan dengan 43,3% telah bersetuju dan 12 orang responden atau bersamaan dengan 40% sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Walaupun begitu, terdapat 5 orang responden bersamaan dengan 16,7% yang tidak bersetuju.